Bang. Tak payah ambil tu. Ambil sekarang, ambil. Terus. Tak payah orang. Itu dah boleh, okey. Belum lagi, belum kopi lagi. Saya belum kopi lagi. Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam silaturahim dari pihak penganjur ceramah khas pagi ini dari Biro Muslimat Masjid Al-Mu'minun. Ceramah kita pada pagi yang penuh barakah ini ialah di manakah dia di hatiku, siri kedua, yang insya-Allah akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Pertama sekali ingin kami ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy dan tim kerja Ustaz. Salam hormat yang berbahagia kepada yang dikasihi Datin Hajah Mariam Said Al-Mansur, iaitu penasihat Biro Muslimat Masjid Al-Mu'minun. Yang berbahagia Puan Hajah Nuriyah Muhammad Ali, pengerusi Biro Muslimat Al-Mu'minun. Dan yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah semua muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Dan juga saya mohon maaf Tuan Nazir yang ada di belakang sana, saya tak nampak tadi ya. Selamat datang dan Assalamualaikum Tuan Nazir, Tuan Haji Zainal Abidin. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga dapat kita berkumpul sekali lagi bersama yang bahagia Ustaz Fahrul untuk mengupas kembali ya tajuk yang di manakah dia di hatiku, siri kedua, di mana pada awal tahun lepas kita cuma diberi orang kata macam mukadimah ya bagi tajuk yang tersebut. Saya tak nak pun mengambil masa kerana hari ini kita perlu selesai dengan cepat, dan majlis dengan hormatnya mempersilakan Ustaz untuk menyampaikan dalam masa lebih kurang 2 jam ya, lebih kurang 11.30 kita akan tangguhkan ceramah ini. Dengan itu majlis mempersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha lagi dihormati Puan Pengurusi Majlis, yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Haji Zainal Abidin, yang dihormati lagi dimuliakan Datin Hajah Mariam, dan yang berbahagia Hajah Nuriyah selaku pegawai Biro Muslimat Masjid Al-Mu'minun, tuan-tuan, puan-puan,
saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, hidayah dan taufiknya, Allah Subhanahu wa taala terus-terusan ingin memberi kebaikan kepada kita. Dan pertemuan kita di majlis ilmu yang disifatkan sebagai taman-taman syurga ini adalah bukti yang Allah Subhanahu wa taala belum berpaling daripada kita. Walaupun saban hari kita terlibat dengan dosa, sama ada yang kita sengajakan ataupun yang tidak kita sengajakan, namun Allah Subhanahu wa taala ingin terus kita dipilih untuk mendapat kebaikan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, may yuridullahu bi khairan wa yufaqihu fid din. Barang siapa yang nak diberikan kebaikan baginya, maka diberi dia kefahaman dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala kalau bagi harta pada kita, Allah Subhanahu wa taala bagi kuasa pada kita, pangkat dan sebagainya, belum tentu lagi Allah sayang. Belum tentu lagi Allah inginkan kebaikan pada kita. Tetapi apabila Allah memilih kita untuk mendapat ilmu, dengan ilmu itu kita faham terhadap agama ini, maka itulah satu bukti yang Allah nakkan kebaikan bagi kita. Sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan 3. Diberi pilihan untuk mendapat ilmu, mendapat harta dan mendapat kuasa. Nabi Sulaiman memilih untuk ilmu. Tetapi impak daripada pilihan terhadap ilmu itu, Nabi Sulaiman juga diberi ataupun memiliki kuasa dan harta. Sebab itu penting ilmu ini. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan. Ilmu adalah jalan untuk kita mendapat iman, dan iman itu adalah segala-galanya. Apabila kita beriman, artinya kita yakin kepada Allah. Dan apabila kita yakin kepada Allah, kita akan akrab dengan Allah, rapat dengan Allah. Maka apabila kita akrab dengan Allah, disitulah ketenangan kita, disitulah kejayaan kita, dan disitulah kebahagiaan kita. Memiliki Allah di hati kita artinya kita memiliki segala-galanya, walaupun kita tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita hilang Allah dalam hati kita, kita akan kehilangan segala-galanya, walaupun kita ada harta, ada rupa, ada pangkat dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu selalu kita perlu datangkan pertanyaan pada hati kita, iaitu di mana Allah di hati kita? Di mana dia di hati kita pada hari ini? Pagi-pagi tadi kita bangun, kita nak menyembah Allah, di mana Allah di hati kita? Ya, apabila kita berdepan dengan nikmat, di mana Allah di hati kita? Bila kita berdepan dengan ujian, di mana Allah di hati kita? Maka pertanyaan-pertanyaan yang kita datangkan ke dalam hati ini, inilah yang akan menyebabkan hati kita menjadi tenang menghadapi pancaroba ataupun ujian di dalam dunia ini. Subhanallah, selagi kita hidup, selagi itulah kita diuji. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahawa dunia ini memang tempat ujian. Dunia darul bala wal imtihan. Dunia adalah negara, ya, ujian, cabaran. Ya, jadi sebab itu apabila kita diuji, maka kita akan dapat sama ada naik ataupun kita jatuh. Dengan ujian sama ada kita menjadi lebih baik ataupun kita jatuh ke tahap yang lebih buruk. Justru untuk kita mendapat kekuatan dalam menghadapi ujian, yang dengan ujian itu menyebabkan kita makin naik status ataupun darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada yang lain. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya, dia kata, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Maksudnya, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu perbaikilah segala urusanku, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesarnya, seluruhnya. Kullah wala takilni, jangan serahkan diriku ini pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Jangan bergantung kepada kudrat kita, jangan bergantung kepada usaha kita. Memang kita disuruh berusaha, memang kita disuruh untuk kita bekerja dan sebagainya, tetapi jangan bergantung kepada usaha itu, jangan bergantung kepada ikhtiar kita.
hati kita, jangan sekedip mata pun kita berserahkan kepada diri kita, tetapi hendaklah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita dah bincangkan bagaimana kalau kita nak sampai kepada cinta Allah, mesti cinta Rasulullah itu kita jadikan jalannya. Cinta Allah itu tujuan, cinta Rasulullah itu adalah jalan. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa melalui jalannya. Dan kita dah lihat bagaimana peringkat-peringkat yang lalu, orang-orang yang apabila Allah di hatinya, dia kuat menghadapi segala ujian. Rasulullah SAW diancam, ya. Kemudian apabila diancam dengan nyawa, ya, yang berada, orang kata, di hujung tanduk, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan untuk menghadapinya kerana ada Allah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika terperangkap, ketika musuh berada di muka pintu Gua Saur, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Ini kita telah lalui ataupun kita telah ikuti kuliah dan huraiannya sikit sebanyak pada minggu yang lalu. Bagaimana Sayyidina Khalid ketika dijatuhkan daripada jawatan, ya, daripada jeneral kepada soldadu biasa, tetapi tidak terkesan langsung. Dia berjuang terus ikhlas kerana dia berjuang bukan kerana Umar, dia berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat menyaksikan betapa ramai orang yang sakit jiwa, betapa ramai orang yang dalam keadaan krisis apabila perebutan kuasa sentiasa berlaku di depan mata kita. Subhanallah, ya. Ya, ini kita lihat bagaimana budak gembala kambing yang rupanya subhanallah buruk, ya, orang kata hodoh, ya, tak handsome, tak cantik, tak sado, orang kata sekarang, ya. Dia punya rambutnya kerinting, bibirnya tebal, kulitnya hitam, tetapi hatinya hati emas. Apabila dikatakan tolong jualkan kambing ini, dan tidak siapa yang melihat kita di tengah padang pasir ini, kata budak gembala kambing itu, kalau begitu di mana Allah? Allah ada di hatinya. Subhanallah. Ini, kalimah ini yang akhirnya apabila Sayyidina Umar melihat budak gembala kambing ini diberitahu pada tuannya, maka Sayyidina Umar membebaskan, ya, membeli dan membebaskan, ya, hamba budak yang menjadi gembala kambing ini. Kalimah di mana Allah telah membebaskannya daripada, ya, penghambaan di dunia, dan insya-Allah kalimah itu juga akan membebaskan kita daripada penghambaan dia nanti di hari akhirat daripada siksa api neraka. Subhanallah. Itu yang dikatakan kalau ada Allah di hati kita, la tahzan, kita tidak akan ada takut. Sebab itu surah Al-Baqarah ayat 38 kita dah bacakan dulu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, iaitu orang-orang yang hampir dengan Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita. Dua penyakit inilah yang menghilangkan kualiti kehidupan kita, iaitu rasa takut dan rasa duka cita. Subhanallah. Justru kita rasakan tadi, sekali lagi kita ulang bahawa cinta kepada Allah, bila Allah di hati, inilah sumber kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup kita. Subhanallah, ya. Dan kita dah katakan tidak mungkin Allah di hati kita sekiranya kita tak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu juga kita kena bertanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, ya. Kenapa? Kerana cinta kepada Rasulullah itulah jalan untuk mendapat cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita dah baca ayat ni pada minggu yang lalu, ya. Jalan untuk mendapat cinta Allah ialah melalui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Kerana Rasulullah menegaskan, ya, siapa yang kamu cintai, ya, di dunia akan bersama dengan kamu, akan bersama dengannya di hari akhirat nanti. Ya, kamu akan bersama di akhirat nanti dengan siapa yang kamu cintai di dunia ini. Ya, subhanallah, kita kena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan. Ya, tetapi mesti wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah nanti berada di dalam syurga. Maka apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, insya-Allah itulah jalan untuk kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga.
dan jalan untuk kita mendapat kejayaan di dunia, ya, dan juga di akhirat ialah melalui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita Michael J. Hart, ya, penulis buku 100 manusia, the most influential person in history, ya, kata manusia yang paling berpengaruh di dunia ini 100-nya, dia meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nombor wahid, nombor 1. Kerana apa? Kata berbanding dengan Nabi dia sendiri, ya, iaitu Nabi Isa, ya. Kenapa dia letakkan Nabi Muhammad di nombor 1, di nombor yang pertama? Kerana katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja membawa tamadun yang dikata tamadun kerohanian dalam bentuk manusia menjadi baik akhlaknya, tetapi Rasulullah juga membawa yang dikatakan tamadun material dan fizikal, ya, iaitu membangunkan dunia ini dengan kemajuan, dengan kemakmuran. Subhanallah. Sebab itu kita kata Islam ni hebat, kerana apabila kita menjadi hamba Allah, subhanallah, kita hujungnya kita akan membangunkan tamadun rohani. Dan apabila kita menjadi khalifah, iaitu orang memberi kebaikan, dan kita jadikan jalan untuk kita memakmurkan dunia ini. Sebab khalifah itu dia punya definisinya ialah siasatul dunia wa iqamatud din, mengurus tadbir dunia dengan menegakkan agama. Agama itu syariat. Khalifah itu ialah mengurus tadbir dunia dengan menegakkan syariat atau menegakkan agama. Maka dunia akan makmur di tangan orang Islam. Sebab itu sekarang ini kalau kita lihat dunia muram, di sana ada keganasan, di sana ada kegawatan, bagaimana? Kerana Islam tidak, umat Islam tidak dapat memperjuangkan Islam dengan sebenarnya. Kerana Islam saja sifatnya selamat dan menyelamatkan. Kita tak boleh superpower sekarang kita harapkan Amerika, kita harapkan Rusia, kita harapkan China, kita harapkan Eropah untuk memakmurkan dunia ini dengan baik. Tidak, mereka kapitalis, mereka lintah darat. Mereka tidak akan melaksanakan keadilan. Hanya apabila Islam berkuasa, barulah kita dapat memberi keadilan. Malangnya sekarang ni, bukan saja kita tidak dapat menyelamatkan orang lain, tapi kita sendiri tak selamat. Apatah lagi. Sebab itu kita kata kena berpegang kepada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, ya, supaya kita dapat membentuk, orang kata dunia ini kita letakkan di tangan kita, akhirat ini kita letak di hati kita. Selalu kita kata, dengar selalu itu, ya. Tapi ini bukan berarti kita menolak dunia. Dunia ini perlu ada. Bila ada baru kita boleh letak di tangan. Sekarang ni dunia tak ada, kita nak letak di tangan apa? Betul? Jadi sebab itu kita perlu urus takdir dunia ini. Dengan macam mana kita nak dapat kekuatan? Kita kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan wajib bagi ibu bapa mendidik anak-anak mereka supaya mengenal dan mencintai Rasulullah, ke ahli keluarganya, dan mengajar tentang Al-Quran. Kita ini perkara ni. Sebab itu kita rasa lemah betul. Anak-anak kita ialah wajah kita sebenarnya. Ya, anak-anak kita adalah wajah kita. Artinya apa yang kita lihat pada diri anak-anak itu adalah pantulan, cerminan daripada diri kita sendiri. Sebab tu bila kita nak marah anak kita, dengan apa kelemahannya, dengan kalau kita dengan pelbagai kesilapan dan sebagainya, kita kena ingat, ya, mereka itu adalah pantulan daripada pendidikan kita. Kalau orang tanya macam mana kita nak dapat anak yang baik, very simple jawapannya, kita jadi ibu bapa yang baiklah. Apabila kita menjadi ibu bapa yang baik, insya-Allah anak kita akan jadi baik, betul? Ya. Tetapi bagaimana kita nak anak kita mencintai dan mengenal orang yang baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita juga masih merangkak-rangkak untuk mengenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dah bagi tahu erti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman itu, ya, kepada Rasulullah bukan sekadar kita meyakini atau mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sana kita mengikuti sunnahnya. Di sana kita mencintai keluarganya. Yang di sana ada mencintai sahabatnya, membela Rasulullah bila Rasulullah dihina, menegakkan sunnahnya, berselawat kepadanya. Subhanallah, arti beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya satu unsur, tetapi satu package yang sempurna. Kena kenal Rasulullah, kena cinta Rasulullah, kena tegakkan sunnahnya, kena membela Rasulullah, kena membela keluarganya dan sebagainya. Subhanallah. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita dah tahu bahawa bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat di mana saya berhenti, ya.
Kalau ada catatan dan sebagainya boleh bantu. Slide ini saya dah tunjukkan je. Dah, kita tak cukup kita mencintai Rasulullah setakat fizikalnya seperti Abu Talib, tetapi tidak mencintai perjuangan dan prinsip hidup dan sistem nilai yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Talib? Di dalam neraka. Tidak bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah, walaupun Abu Talib sangat mencintai Rasulullah, tetapi hanya dia mencintai fizikal dan darah Rasulullah. Begitu juga Abu Lahab, yang hanya mencintai Rasulullah, hanya gembira pada hari kelahirannya, tetapi hari-hari yang penuh dengan perjuangan, Abu Lahab menjadi musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak saudaranya sendiri. Kemudian kita dah lihat bagaimana Heraklius, Maharaja Rom, yang mula-mulanya dah tertarik dengan seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila dilihat pembesar-pembesar yang lain itu tidak mau beriman, maka waktu itu dia juga tidak beriman. Kenapa? Dia takut imannya akan menyebabkan kuasanya akan pindah ke tangan orang lain. Begitu juga Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka dikatakan dalam Al-Quran ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi Nasrani ini dia kenal Rasulullah lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi kenapa mereka tidak beriman? Kerana ada hasad dengki. Orang yang ada hasad dengki ini asalnya daripada takabur. Kalau kita tengok, hasad dengki ini, subhanallah, saya dah katakan satu perkara yang sangat, orang kata, memakan amal kita secara pelan-pelan, macam api yang membakar kayu. Apa daun-daun kering, habis amal kita. Orang yang banyak semayang, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak apa, hasad ada, hasad akan memakan amal semua. Hasad ni sekurang-kurangnya kita merasakan kenapa orang lain diberi nikmat, kenapa tidak kita yang diberi nikmat itu. Ini hasad. Permulaan kata ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf dikatakan hasad ni permulaan dia punya mukadimah ni, kita rasa kenapa orang tu yang dapat nikmat, kenapa orang tu yang diberi kelebihan, kenapa tidak kita. Itu permulaan. Kemudian dia pergi second stage, dia pergi kepada tahap yang kedua, dia berusaha dengan lidahnya dan tindakannya untuk menghilangkan nikmat yang ada ke orang lain itu untuk dia, milik dia, untuk menjadi milik dia, sama ada dengan perkataan dia ataupun dengan tindakan dia. Subhanallah, hasad ini susul galurnya kalau kita tengok sampai juga kepada takabur. Takabur ni rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Ini penyakit ana khairu minhu. Yang ini kita nak buang betul-betul dalam diri kita. Aku lebih baik daripada engkau. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada semua orang. Dengar permulaan kita untuk menjadi baik ialah kita merasakan kita tidak baik. Tu. Permulaan untuk kita jadi baik ni, untuk kita berusaha untuk kita jadi baik, jangan ada rasa kita lebih baik daripada orang lain. Subhanallah, ini yang diajar oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kita lihat orang miskin, orang muda yang melakukan dosa, kita sebagai dalam keadaan yang ini kita katakan dia melakukan dosa, tapi dosa aku lebih banyak sebab aku lebih tua daripada dia. Cakap begitu. Kalau orang jahil melakukan dosa, kita tengok, orang jahil tu dia melakukan dosa kerana dia tidak ilmu, tak ada ilmu. Tetapi aku lebih berdosa kerana aku buat dosa dengan aku berilmu, betul? Sentiasa reflection kita ialah kepada keburukan diri kita, keaiban diri kita. Subhanallah. Sebab itu dengar betul-betul, supaya kita tahu bahawa majlis-majlis ilmu ini memberi kesan atau tidak. Semakin kita mendapat ilmu, semakin kenal kita kepada aib diri kita sendiri, keburukan diri kita sendiri. Ini menunjukkan majlis ilmu itu betul, iaitu apabila kita makin kenal aib diri kita. Dan tanda kita kenal aib diri kita, subhanallah, mula kita tak membincangkan tentang aib orang lain. Tanda kita mengenal aib diri kita, kita dah tak suka dah bincang aib orang lain. Justru kalau dalam hidup kita ni suka lagi kita bincang aib orang lain, maka itu petanda kita belum kenal aib kita sendiri. Dan ini penting apabila kita dalam majlis ilmu. Sebab tu ilmu dengan adab ni tidak boleh dipisahkan. Bahkan kalau di dalam tradisi salafus saleh, belajar adab itu lebih dulu daripada belajar ilmu.
Ya, belajar adab itu lebih dulu daripada belajar ilmu. Ya, kadang-kadang ada saya dengar, minta maaf saya lencongkan sikit, kenapa orang tak datang ke masjid, kenapa orang tak datang ke surau? Sebab orang-orang ni dalam surau ada program-program ilmu, ada program-program yang lain, tetapi kenapa orang yang tak datang? Kerana orang tidak dapat melihat bekas ataupun kesan ilmu kepada orang yang regular datang ke surau atau ke masjid. Tak ada nampak bekas dia. Ya? Kalau kita nampak bekas kita, iaitu bekasnya akhlak lebih baik, adab lebih baik, betul? Tengok, oh, kita datang ke surau, kita boleh jadi ejen perubahan apabila kita berdakwah dengan akhlak kita. Subhanallah. Ya? Kadang-kadang minta maaf ya, dah selalu datang ke masjid, berangnya macam tu juga. Ya? Orang tersilap parking depan rumah, bergaduh. Itu kaki masjid, bergaduh, orang nampak ya, dan sebagainya. Bila kita bermuamalat dekat kedai ke ataupun di restoran, kawasan berhampiran, patutnya kita menampakkan akhlak orang masjid ni berbeza dan sebagainya. Nampak dia boleh tolerate ya dan sebagainya. Subhanallah, saya pernah tengok di tempat ni kita bincang secara umum, bukan nak menuding jari, tetapi sebagai cerminan untuk kita muhasabah. Kita mungkin ada keburukan yang tak nampak, tetapi yang ini yang kita nampak, kita bincang. Tengok datang itu pecahkan gelas. Kalau lama je pecahkan gelas. Tengok orang pakai kopiah juga ya, orang yang pakai ini. Bila saya tanya mama, kenapa pecah gelas? Ini macam biasalah, dia memang gitu, lambat aja mesti dia pecah gelas kan. Orang kaki surau, orang kaki masjid. Subhanallah ya, ini yang kita nak ini. Jadi begitu juga ayah datang, Ustaz kata datang dari kuliah agama, balik rumah lemah lembut dengan isteri, lemah lembut dengan anak. Kalau ada cucu dah makin berhalus dan sebagainya. Ini kesan ilmu. Setiap orang kena berdakwah, dan dakwah yang paling berkesan ialah akhlak. Saya dah katakan dulu, perangilah kejahilan dan kedegilan, ignorant dan arrogant dengan apa? Dengan senjata. Senjatanya apa? Kasih sayang. Ini penting ya. Perangilah kejahilan dan kedegilan dengan senjata, dan senjata itu namanya ialah kasih sayang. Ini penting. Baik. Apa maksud kita mengenal, dan supaya daripada kenal itu cinta? Ya, kita tengok yang selalunya di dalam kata-kata hukama ataupun dalam peribahasa orang Melayu, dia kata tak kenal maka tak cinta. Pernah ditanyakan kepada seorang ulama, Ibnu Arabi, saya rasa sejauh mana orang tu boleh mencintai Allah? Dia menjawab, sejauh mana orang tu telah mengenal Allah. Begitu juga kalau kita nak tengok sifir yang sifir yang sama, sejauh mana kita mencintai Rasulullah ialah sejauh mana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang akan mempertikaikan perkataan ini. Saya dah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad bin Abdullah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kemudian datuknya Abdul Muttalib, kemudian bapa saudaranya Abu Talib, isterinya Siti Khadijah, Siti Aisyah, Maimunah, Sofiyah dan sebagainya. Kemudian anaknya Ruqayyah, Kalsum, Ibrahim dan sebagainya. Cucunya Hasan Husin, beliau hijrah daripada Mekah ke Madinah pada usia 52 tahun, berperang pada usia 55 tahun, ya, kemudian wafat pada umur 63 tahun di Madinah dan sebagainya. Ini adalah anekdot, kisah-kisah yang penting untuk menjadi pengetahuan kita, tetapi itu bukan yang dimaksudkan dengan mengenal Rasulullah SAW. Saya tidak menolak, kita pentingkan, kita tahu sejarah Rasulullah SAW, tetapi sejarah hanya memberi kita fakta dan data semata-mata, betul? Oh, Rasulullah berperang 19 kali berperang, sekali naik haji. Ya, Rasulullah peperangan yang paling terkenal, Rasulullah perang 3 peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Kita baca data-datanya dalam perang Badar yang ini. Tetapi bagaimana kita nak rasai? Ini penting. Bagaimana kita nak rasai roh daripada sejarah itu? Contoh, ketika di dalam perang Badar, Rasulullah SAW sebelum perang Badar esoknya, malam ini dini hari Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang sangat panjang, doa yang sangat serius, desperate orang kata, sehingga diberitakan kain ridak Rasulullah SAW jatuh. Ya, macam kain ridak di atas kepala atau di atas bahu jatuh. Saya nak tanya tuan-tuan, termasuk diri saya lah, pernah kita doa sampai songkok jatuh, kopiah jatuh, pernah?
Tak pernah ya. Rasulullah doa tu sampai jatuh. Artinya apa? Desperate sangat. Begitulah Rasulullah SAW. Jadi nak merasai roh sejarah itu satu perkara yang lain. Membaca tak apalah. Saat-saat kritikal Rasulullah SAW di dalam perang Uhud, bisa kata bagaimana saat-saat kritikal Rasulullah SAW bila diserang daripada belakang, ya, dan sebahagian tentera Islam ada yang lari, ya, waktu tu dan orang kata Rasulullah Muhammad sudah mati, musuh katakan begitu, dan berapa orang sahabat menjadi orang kata barisan perisai nyawa untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saat itu? Bagaimana kita nak merasai macam tu? Subhanallah, ini bukan penghayatan. Kalau semata-mata kita baca, contoh, saya kata bagaimana kenal dengan soal kenal ini dengan hati, tahu dengan akal. Nak kenal ni dengan hati. Dia punya alat hati. Tapi kalau kita nak tahu, kita guna akal. Tu yang kita dengan belajar. Tetapi hati apabila nak mengenal, dia kena menghayati sungguh-sungguh. Contoh, supaya kita nampak. Katalah orang bagi tahu ayah saya begini, nama ayah saya Fahrul bin Muhammad Joy. Ayah saya Muhammad Joy. Contoh, dia seorang buruh. Ya, dia tak tahu tulis, tak tahu baca. Ayah seorang miskin. Contoh, saya kata gini dan dia meninggal ketika usia 90 tahun. Saya kata, ya. Saya pun ceritalah fakta tentang ayah saya dan sebagainya. Anda pun ambil nota, tulis dan sebagainya. Tolong cerita tentang ayah Ustaz Fahrul, cakap lagi tu. Tak ada apa-apa. Tetapi kalau saya menceritakan tentang ayah saya cakap dengan feeling, betul. Sebab bila saya kata ayah seorang buruh, saya bagi tahu susahnya dia, bagaimana satu ketika saya tak ada yuran untuk membayar sekolah, gini kesusahannya dan sebagainya. Saat-saatnya waktu saya menceritakan tentang ayah saya kepada anda, saya boleh menangis. Sebab saya pernah melalui dan saya pernah bersamanya. Betul. Begitu juga ketika tuan-tuan dan puan-puan menceritakan tentang ayah dan ibu puan-puan kepada saya. Saya hanya dapat lihatlah, wah begini, sebagainya. Oh, asal daripada mana? Wah, Johor, asal daripada begini. Tak. Sebab itu, yang dikatakan kenal dengan Rasulullah SAW ni bagai yang kita dengar cerita. Ya, bagaimana Sayyidina Bilal apabila dia azan semula, ya, setelah beberapa tahun kewafatan Rasulullah, Sayyidina Bilal tak sudi lagi nak duduk di Madinah sebab sedih, tak nak azan. Sebab bila kalimah asyhadu an la ilaha illallah tak boleh nak sebut. Kenapa? Menangis, berjurai air mata. Maka dia hijrah ke Syam. Dan satu hari mimpi, ni kita dengar dah, Radio Aikim ada bawa cerita ni dan sebagainya. Tetapi tahulah sekarang, ya, bila ada cerita-ceritanya ada counter pula, ni cerita ni tak sahih dan sebagainya. Pening kita sekarang, ya, pening macam-macam cerita, ya. Sedangkan perkara itu dah umum kita tahu, kan? Maka dia datang juga kerana dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau dah lama tak ziarah aku, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal pun datang. Ya, bila datang bertemu Rasulullah, bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain dan sebagainya, mereka meminta Sayyidina Bilal untuk azan semula, untuk menggamit nostalgia ataupun memori, kenangan bersama dengan Rasulullah. Azanlah, ya. Ini subhanallah, ia ditolak kerana itu. Tapi apabila cucunda Rasulullah sendiri, Sayyidina Hasan dan Husain yang meminta, Sayyidina Bilal azan. Bila azan saja suara Bilal di kota Madinah waktu itu, seluruh Madinah menangis. Seluruh menangis. Kenapa? Mengimbau balik, ya? Bagaimana orang kata balu dan janda yang terbiar yang dibantu oleh Rasulullah, bagaimana anak yatim yang diusap kepalanya oleh Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat yang pernah berjuang luka bersama dengan Rasulullah, bagaimana orang yang pernah bersama dengan Rasulullah dalam mentadbir menguruskan Madinah, bagaimana mereka yang semua tu ada kenangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menimbulkan air mata. Sebab cinta ini soal feeling, soal rasa, bukan kepala, bukan soal akal. Jadi bagaimana kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kena bayangkan. Sebab tu bagi mereka yang ada peluang untuk buat umrah ke atau buat haji dan sebagainya, mereka perlu kena ada pengetahuan, perlu ada orang kata fakta dan data melalui sejarah. Dan apabila dibawa ke tempat sejarah itu, mesti ada feeling waktu tu. Bila kita pergi, misal kata di medan Uhud, dikata di sini di medan Khandaq, di sinilah daripada kawasan ini sampai ke kawasan itu, di sinilah Khandaq, di parit itu digali, misal kata.
Oh, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama menggali parit itu. Jadi waktu itu kita tengok dalam keadaan kita nak imagine. Payah kita nak imagine sebab apa sekarang semua dah jadi gerai. Dan jadi tempat jual semua kan. Subhanallah kita nak bayangkan waktu kita berada di Masjid Nabawi misal kata. Di sinilah tempat Rasulullah bergerak daripada Raudah ke mimbarnya. Macam mana Rasulullah sentiasa istiqamah dan sebagainya. Dan kita tengok apabila di Mekah misalnya kita tengok seluruh masjid, di sinilah tapak kaki kuda para sahabat, di sinilah mereka parking kuda mereka, di sinilah mereka berjalan, di sinilah peristiwa-peristiwa. Sebab itu kena ada ilmu yang dihayati. Feeling. Ini penting. Subhanallah, kadang-kadang tak payah pergi pun, tapi apabila kita baca sejarah, baca dengan hati, bukan hanya baca dengan akal. Kalau baca dengan akal, minta maaf, kita hafal sekadar matematik sajalah. Bila Rasulullah SAW dilahirkan tahun ini, di mana? Di Mekah. Itu semua soal otak kiri, tetapi tidak macam visualize melalui otak kanan. Ini yang kita nak gambarkan. Sebab itu, bagaimana caranya kita nak bayangkan Rasulullah SAW? Inilah yang kita kena lihat, bagaimana nak padankan compare, bagaimana nak padankan apa yang kita belajar daripada sejarah, apa yang kita belajar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah yang berlaku pada dalam kehidupan Rasulullah, dan kita padankan dengan apa yang kita lalui dalam hidup kita sebagai ibu ke, sebagai ayah ke, sebagai suami ke, sebagai anggota masyarakat ke, apa yang telah berlaku pada Rasulullah, dan kita perlu lihat prinsip-prinsip yang sama berlaku dalam hidup kita. Kita waktu itu nak kata lau kana bainana, seandainya Rasulullah SAW berada di tempat aku, macam mana Rasulullah behave, bagaimana Rasulullah bertindak, bagaimana Rasulullah membuat keputusan. Contoh, ini kena ada selalu. Bayangkan, sebab itu kena baca sirah. Syama'il Muhammadiyah mesti ada, setiap rumah mesti ada Syama'il Muhammadiyah. Kena ada. Sahih Bukhari mesti ada kitab hadis. Baca tak baca itu soal nombor 2, tapi mesti ada. Syama'il Rasulullah ni anekdot. Gini macam ni macam ni. Dan bila dengan anekdot tu, contoh, sekali-sekali kita balik lewat, kita tekan loceng ting, isi tak keluar, dan sebagainya. Wah, marah kita betul. Berapa kali dah bagi tahu dah dia. Hari ni saya balik lewat sikit. Tapi bila kita balik betul-betul lewat, dia tak buka. Siapa pun tak buka pintu. Dah setengah jam kita terdera di luar, baru buka pintu. Bila buka pintu, terus kita kata, pekak, tak tahu. Ataupun kalau tak cakap pun muka kita masam dan sebagainya. Isteri pun kadang-kadang muka masam juga. Kenapa balik lewat? Dah tahu dan sebagainya. Wah, kalau kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbayang kita Rasulullah balik lewat berdakwah bersama dengan sahabat, balik rumah bagi salam sekali, 2 kali, 3 kali, tak dijawab. Kalau tak jawab 3 kali, keluarlah betul. Ini rumah, nak keluar macam mana rumah dia? Rumah baginda Rasulullah. Jadi buka gaya reda, tidur kat luar. Begitu begitu. Jadi bila kita tahu sejarah tu, bila berlaku lewat ke, bukan saja di rumah, di pejabat ke, orang buka pintu lewat ke, yang kita janji, wah, waktu tu senyuman kita dah ada. Sekurang-kurangnya kita tak marah. Dan isteri pun waktu tu suami dah lewat dan sebagainya, datang, minta maaf bang, saya tak buka pintu lah, minta maaf sangat, begitu. Jadi ini yang dikatakan prinsip yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kisah itu dibawa dalam hidup kita. Ini yang dikatakan ibrah. Ibrah itu apa? Kita mengaitkan sesuatu dengan sesuatu. Macam kita jahit baju. Bila kita jahit baju yang ini, kain ini dengan kain ini, kita kira itu dikatakan ibrah. Artinya kita mengaitkan apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dengan apa yang kita hadapi. Ketika kita dikasari dengan kata-kata dan tindakan, tiba-tiba orang kasar je pada kita, hari dan sebagainya, tiba-tiba kita dikasari, sama ada dengan kata-kata, uang cemuh kita, uang kata kita dan sebagainya. Oh, ingat Rasulullah SAW. Pada satu ketika Rasulullah lalu satu jalan, tiba-tiba orang Arab Badui tarik Rasulullah kain ridak dan sampai berbekas lehernya. Begitu. Bagaimana Rasulullah bertindak waktu itu? Contoh, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Rasulullah yang paling membantu
kerja-kerja rumah. Rasulullah membantu kerja rumah. Kita tengok dalam kitab Maulid Daibai, kalau kita lihat Rasulullah itu kalau kasutnya tertanggal dia sendiri menjahitnya. Kalau kayu bajunya koyak dia sendiri yang menampalkannya. Betul? Ini kita baca. Jadi satu ketika, tetapi apabila Rasulullah mendengar azan saja, kata Siti Aisyah, baginda akan keluar terus seolah-olah tak kenal isteri. Tadi baik sangat, baik sangat dengan isteri, lemah lembut sangat dengan isteri, di rumah, buat bantu rumah. Tetapi apabila azan saja terus. Jadi kita sekarang ni dalam kerja kita yang banyak, di pejabat atau di premis perniagaan siapa yang berniaga, ataupun di rumah siapa yang pencen, apabila dengar azan saja, Rasulullah buat apa waktu itu bila dengar azan? Sekurang-kurangnya dalam hati kita. Ini yang dikatakan lau kana bainana, seandainya Rasulullah berada di tempat kita, macam mana kita bertindak? Subhanallah. Bagaimana pula ketika kita mendengar budak yang menangis? Setengah orang minta maaf, orang-orang masjid kadang-kadang, dululah masa kecil-kecil, sekarang tak tahulah, dah ada ilmu tentang komunikasi ke dan sebagainya. Dulu subhanallah kita takut nak datang masjid, sebab orang masjid ada garam. Budak-budak orang tu ditengking, diherdik di masjid dan sebagainya. Tidak. Kalau kita tengok, saya terbaca satu buku, subhanallah, saya terasa sangat dan saya nak kongsikan ini. Ketika kita nak marah, anak-anak berlari-larian ke sini ke sana di dalam masjid ketika kita solat, kita harus malu. Kerana hati kita waktu solat lebih banyak lari ke sini, lari ke sana berbandingkan anak kita yang lari fizikal tu. Betul tak? Hati kita ni dalam masjid ni, waktu kita solat tu, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Subhanallah, liar. Waktu itu kita nak marah anak kita, lompat lagi. Tak, kita kena bagi tahu anak-anak kita ni tak boleh ditegah. Dia kena bagi alternatif. Betul? Tak boleh main kat sana. Nak main kat mana? Kat sini. Itu alternatif. Dia kata, jangan main. Kat mana? Dan sebagainya. Biar dia jinak masjid. Dia datang ke masjid ni, biar dia jinak. Dan sebagainya. Walaupun dia tak solat, walaupun sekedar main-main. Dan sebagainya. Walaupun sekedar tidur. Datang masjid. Sebab apabila anak ni dibiasakan ke masjid, subhanallah, bila anak ni dibiasakan masjid, walaupun dia takkan guna waktu ini, dia tak behave waktu ini, tapi kita dah install program dalam subconscious mind dia, masjid ni satu tempat yang mesra. Betul tak? Ujung-ujung nanti dia tahu, dia akan pergi ke masjid. Ini sentiasa. Sebab itu ketika kita mendidik anak-anak, jangan mengharapkan hasil yang segera. Jangan. Tidak ada orang kata hasil yang instant. Tak boleh. Kita install program tu. Dia nak guna, kadang-kadang tak guna waktu tu, tapi kita dah install. Bila dalam keadaan lama-lama, dia ingat balik. Ini penting. Sebab tu diceritakan ketika Rasulullah SAW nak memanjangkan ayat, terdengar budak menangis, Rasulullah pendekkan bacaan. Ini penting. Dengar kita perlu akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah manusia. Tapi pada masa yang sama kita kena akrab dengan Allah untuk membantu menyelesaikan masalah manusia. Betul? Ini kita akrab dengan manusia. Kita kena akrab dengan orang ni, kita bergaul dengan manusia untuk mengetahui masalah dia. Untuk mengetahui masalah dia, untuk membantu dia menyelesaikan masalah. Kita tak ada kekuatan. Kita kena akrab dengan Allah. Bila kita akrab dengan Allah, insya-Allah Allah akan berikan kita kekuatan untuk menyelesaikan masalah sahabat-sahabat kita. Sebab itu sering dikatakan, dengar selesaikan dulu hubungan kita dengan Allah, baru Allah akan bantu untuk kita selesaikan hubungan kita sesama manusia. Hari ini kita ada masalah dengan suami kita, dengan isteri kita. Minta maaf, kalaulah umur macam tuan-tuan ni, lebih kurang umur saya juga 55 tahun, dia 55 tahun, kalau perkahwinan tu dah 10 tahun ke atas lah, 15 tahun ke atas, mesti melalui satu tahap yang kata midlife crisis. Midlife crisis ni dia akan berlaku. Sebab itu kalau kita tak dapat tangani midlife crisis ni, perceraian boleh berlaku waktu senja. Waktu senja apa? Umur 60, 50, 70, waktu tu berlaku perceraian. Kenapa? Waktu kita dah tak sesuai dah, waktu 40-30-an dah tak sesuai dah. Hati kita orang kata merajuk rasa dalam ni, kamu dah tak boleh pergi dah orang tua ni.
Tapi kenapa waktu tu ada komitmen? Anak ada lagi, betul ya? Rumah lagi ada, ini ada komitmen. Jadi yang menyebabkan kita meneruskan perkahwinan ialah kerana komitmen kita dengan anak-anak. Tak mau anak kehilangan ayah ataupun tak mau anak kehilangan ibu, betul? Tahan. Tapi bila anak-anak dah besar, dah semua, dah kita komitmen dia tak ada. Waktu inilah kita nak bercerai dengan dia. Betul? Sebab tu kita takut dulu satu ketika fenomena bercerai di waktu senja ni dah terjadi di Malaysia. Betul? Sebab apa waktu itu? Sebab kalau kita lihat, kita ambil mudah untuk meneruskan perkahwinan kita dengan apa? Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana solat jemaah di rumah kita? Bagaimana kita dengan Al-Quran waktu-waktu dah senja ni? Sepatutnya isteri akrab dengan Allah, suami akrab dengan Allah. Bila kita akrab dengan Allah, hati-hati yang ingat yang satu akan mudah bersatu. Hati-hati yang ingat yang satu, iaitu Allah, akan mudah bersatu sama-sama mereka. Orang kata apa? Same wavelength. Sama. Common language, bahasa yang sama. Sekarang tidak. Sikit-sikit sebab nak bercerai. Sikit-sikit sebab nak cerai. Sebab apa? Hati dah tak sama, hati dah rosak. Terkejut kita ya, punca penceraian. Basuh kain waktu malam. Ni apa benda ni? Picit ubat gigi tak kena tempat. Semuanya. Satu lagi Allah, saya nak baca pun malu kadang-kadang. Ini sebab penceraian berlaku. Ini presenting problem. Real problemnya hati kita dah jauh dengan Allah. Sebab itu di Selangor bila ditanya pasangan-pasangan yang bercerai, 80% tidak solat. Sama ada isteri tidak solat atau suami tidak solat atau dua-dua tidak solat. Bagaimana hati nak bersatu apabila tak ada Allah yang menyatu? Ini penting. Sebab itu ingat, cinta antara makhluk dengan makhluk mesti ada Khalik yang menyatukan. Jadi ini yang kita katakan tadi, mesti ada kasih sayang. Ya, insya-Allah kita mencintai apa yang di bumi akan dicintai oleh Allah. Ya. Orang kata ya, siapa yang mencintai yang di bumi, insya-Allah akan dikasih yang di langit. Ya, bukan Allah bertempat di langit, bukan, sebab itu langit itu lambang ketinggian. Kita boleh faham ya, lambang ketinggian. Sebab tu kita berdoa, kita tengok atas dan sebagainya, ataupun kita minta ke atas. Bukan Allah tu berada di atas, Allah tu tidak bertempat, tetapi lambang ketinggian. Ini penting. Kemudian kita melihat haiwan dizalimi. Ya, kadang-kadang cuba rasakan begitu. Ya, kita kadang-kadang apabila kita keluar berjalan dan sebagainya, kita makan dan teringatlah. Apa ni, Blackie di rumah belum bagi makan, Yellow belum bagi makan, kalaulah dan sebagainya. Kalau kita nak keluar, kalau kita nak keluar misalnya, kita nak pergi, kita nak bercuti seminggu, kita nak pergi ni, ini kucing ni macam mana makan dia, kena uruskan dan sebagainya. Dia bergantung kepada kita. Anak kita kalau lapar, dia boleh cakap, mama lapar, umi lapar. Kucing macam mana nak cakap, dia datang kepada kita dan sebagainya. Sebab itu kena sayang kucing ini. Kucing menyebabkan seorang wanita masuk neraka, tahu. Ini cerita dalam hadis sahih. Ya, dikurung kucing, tak bagi makan dan sebagainya. Ini penting sebagainya. Begitu juga kita tengok tindakan membuang sampah di jalanan dan sebagainya. Ya, tengok kadang-kadang kita membuang sampah di jalanan. Kadang-kadang kita sedih. Kita tengok. Kalau kita pergi ke satu tempat, kenapa begitu kotor tempat ni? Dan tempat itu majoritinya umat Islam. Kenapa kita masih tega lagi buang sampah? Kita bukan tempatnya. Kadang-kadang daripada tingkat kereta turun, terus buang sampah. Padahal kita dengar hadis daripada Rasulullah SAW, ada seorang pemuda, kata Rasulullah, masuk di syurga kerana sebilah duri. Sebilah duri dia masuk ke dalam syurga. Kenapa? Dia buang duri yang ada di jalanan orang, yang menghalang jalanan. Ini kita kena fikir. Sebab tu kalau kita jaga sungguh-sungguh ini, masalah tandas awam kotor takkan ada. Betul? Ya, masalah macam masjid dengan ini subhanallah, kita akan dalam bersih dan sebagainya. Di samping ada pegawai-pegawai yang menyelesaikan masalah kebersihan di masjid dan surau, kita semua bertindak sebagai nak mengekalkan kebersihan itu betul. Apabila kita menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu saya dah katakan, love not a word, love is a verb. Artinya verb, tindakan. Ya, macam mana tindakan kita? Bukan hanya berselawat. Ya, selawat memang dapat ganjaran, selawat memang kita dapat keampunan, tetapi pada masa yang sama menegakkan sunnah itu adalah satu yang sangat dituntut. Ya. Apabila kita berdepan dengan makanan yang tak sedap, contoh, ya,
Lainlah ya, kalau kita pergi ke restoran, ataupun kita pergi, isteri kita masak ke, ataupun anak kita masak ke, ataupun kawan kita, sahabat kita masak. Ini kita jaga ni. Komen-komen selepas menghadiri majlis perkahwinan, walimah. Rendang orang tu tadi tak sedap kan? Tengok macam tak nak bagi makan sikit je kata sebagainya. Ini komen. Subhanallah. Betul, Islam is a way of life. Islam ni yang kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan majlis macam ni. Bukan waktu kita dadah kitab dan sebagainya. Itulah cara kita nak tegakkan sunnah, betul? Tak sedap, diam. Tinggalkan. Rasulullah begitu. Kalau sedap, kita kongsi, bercakap bersama-sama, war-warkan dan sebagainya. Bagi komplimen untuk syekh kita. Ya? Kalau kita makan dengan kawan-kawan kita dan sebagainya, ya, isteri dia masak, dia bagi. Sedap betul. Terima kasih pada isteri yang sedap masakkan. Sedap sangat dia masak. Ini cara kita menghayati sunnah, betul? Tak sedap, diam je lah dan sebagainya. Ini ya, memberi laluan orang lain untuk bercakap dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan. Subhanallah, cinta ialah tindakan, bukan hanya ucapan. Kita banyak berselawat dan alhamdulillah tahun ini kita dah berharap menjunjung spanduk dan sebagainya, bagus ya, berterusan. Itu penting untuk tunjuk syiar kita. Syiar kita ya, dan sebagainya ya. Tetapi itulah yang saya katakan, perkara-perkara yang saya dah sebutkan pada minggu yang lalu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru kita tengok ya, tajuk yang baru ya, teladan yang sempurna. Rasulullah bersifat teladan yang bersifat holistik dan multidimensi. Holistik artinya sempurna. Semua bidang kita boleh ikut Rasulullah. Dan multidimensi artinya boleh diteladani daripada pelbagai sudut, daripada semua sudut, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, boleh. Contoh ya, Rasulullah SAW uniknya, Rasulullah ni dihidupkan oleh Allah, ditakdirkan hidup dalam pelbagai sikon. Sikon ni bahasa Indonesia, tapi untuk kita singkatan kepada situasi dan kondisi. Itu yang sikon. Boleh faham ya, bukan singkong. Singkong ubi kayu ya. Sikon artinya Rasulullah SAW ditakdirkan hidup dalam pelbagai situasi dan kondisi. Cuba tengok ya, hebatnya Rasulullah. Rasulullah pernah hidup sebagai seorang miskin. Sengaja memilih hidup sebagai seorang miskin. 3 hari dapur rumah Rasulullah tidak berasap, perkara biasa. Tanya kepada isteri, hari ini ada apa masakan? Ada makanan apa-apa? Tak ada. Kita puasa. Rasulullah pernah ditawarkan untuk menjadi kaya seperti Nabi yang kaya, seperti Nabi Sulaiman. Pernah ditawarkan, tapi Rasulullah menolak. Rasulullah hanya hendak begini, kenyang sehari, lapar sehari. Masa kenyang, syukur. Okey, lapar tu, sabar. Ini hidup Rasulullah. Dengar ya, ini cara hidup peribadi Rasulullah. Bukan Islam menyuruh kita miskin, bukan. Umat Islam mesti kaya ya, kekuatan, kita boleh kena bela, tetapi ini Rasulullah memilihnya begitu. Subhanallah, supaya orang miskin di kalangan umatnya boleh belajar sabar menghadapi kemiskinan. Bila kita miskin, artinya Allah nak bagi pahala kita sabar. Allah nak bagi pahala sabar. Kalau tak ada miskin, tak ada pahala sabar. Wah, kita hidup seorang kaya. Kalau kita baca sejarah, Rasulullah hidup sebagai seorang miskin saja. Macam mana kita nak belajar daripada Rasulullah? Rasulullah pernah hidup sebagai seorang kaya, memiliki harta daripada ghanimah, harta rampasan perang. Rasulullah dapat harta daripada hadiah-hadiah daripada orang-orang. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kekayaan? Kalau kemiskinan dihadapi dengan kesabaran, kekayaan Rasulullah hadapi dengan kesyukuran. Ringgil musalam. Subhanallah, tangannya macam angin kencang memberi. Orang bagi hadiah kepada Rasulullah selalu. Pernah satu ketika diceritalah, diberi kepada Siti Aisyah seekor kambing. Ya, Siti Aisyah bagi semua kambing-kambing, bahagian kambing-kambing itu dibagi pada lain. Daging kambing inilah yang dah siap lapar lah, dah bagi-bagi, kecuali bahagian kaki. Sebab Rasulullah SAW suka makan kambing di bahagian kaki ya. Jadi simpan kaki ni, bila Rasulullah SAW datang ya, baru pulang ke rumah, dah dimasak. Sebelum makan, Siti Aisyah cerita, tadi diberi seekor kambing, semua dah diberi kecuali bahagian kaki ni. Aku
masak untuk engkau ya Rasulullah, untuk suami. Apa komentar Rasulullah? Wahai Aisyah, seluruh kambing tu menjadi kepunyaan kita, kecuali yang ini je tak jadi kepunyaan kita. Boleh faham maksud saya? Harta yang menjadi milik kita ialah harta yang kita berikan ke jalan Allah. Tetapi harta yang kita pegang ni, yang kita ini kita jadi orang kata penyimpan aja, belum tentu kita gunakan. Sekarang ramai orang kaya, dia simpan harta je, sampai tak sempat menikmati kekayaan. Boleh faham? Hakikatnya dia simpan harta, dia tak guna harta, dia simpan je. Dia tak lebih daripada seorang jaga yang jaga bank je. Betul? Boleh faham tak? Jaga bank, dia tak boleh guna tak? Harta dia tu dia tak boleh, dia guna tukang jaga. Ini orang kaya yang kedekut ni, bakhil ni, dia tukang jaga je sebenarnya harta dia tak guna. Kedekut ni kedekut dengan orang, bakhil ni kedekut dengan diri sendiri pun kedekut. Itu bakhil. Kedekut, dia kedekut, dia tak boleh memberi ke orang. Kalau bakhil, dengan diri sendiri pun tak bagi. Pakai baju buruk je. Hamka dia cerita ni dalam tasawuf moden. Ya, seorang kaya kedekut betul. Anak dia sebaliknya, anak dia dapat harta, wow, boleh enjoy pakai baju baru, begini. Dia baju buruk-buruk je. Ya, betul, jalan kaki je. Anak dia dah naik kereta dan sebagainya. Bila orang kata kenapa macam ni? Yalah, anak dia tu bapa dia orang kaya. Dialah. Tapi saya ni bapa saya orang miskin gitu. Betul. Boleh faham maksudnya ya. Sampai kedekut macam tu. Subhanallah. Jadi kita belajarlah daripada Rasulullah, sama dalam miskin atau kaya. Rasulullah pernah menjadi orang kata subordinate, orang bawahan. Rasulullah pernah jadi gembala kambing yang dimiliki oleh bapa saudara Abu Talib. Abu Talib kebetulan ramai pula anak. Sebab tu Rasulullah bila makan tu, Rasulullah sentiasa mengalah dalam sejarah. Ya? Sebab anak Abu Talib ni ramai. Betul? Bayangkan seorang yang berumur 10 tahun dah jadi gembala kambing. Ya? Kita nak bayangkan, kita punya latar ialah tanah Arab. Ya? Sana payah. Kita nak dapat air pun payah betul. Nak minum ni nak bawa kambing, minum. Nak bagi rumput dan sebagainya. Wah, ini payah. Jadi ketika kita berada di bawah, maksudnya dalam organisasi ke, dalam masyarakat kita, status kita di sudut harta lah, di sudut kuasa di bawah, kita menjadi orang yang setia pada atasan kita, loyal kepada atasan kita. Jangan kita sabotaj atasan kita. Jangan. Taat selagi dia taat kepada Allah. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika jadi gembala kambing, ketika jadi entrepreneur, usahawan, dan atasnya bosnya Siti Khadijah. Rasulullah sangat jujur pula dengan Siti Khadijah. Artinya, kalau ranking kita di dalam organisasi ataupun di tempat kerja kita, bawah, kita boleh belajar macam mana loyalty, kesetiaan Rasulullah pada atasan. Kalau kita bos pula di atas, bagaimana Rasulullah memberi keadilan kepada orang bawahan? Sebab Rasulullah pernah jadi jenderal tentera, Rasulullah menjadi ketua negara, pemimpin dan sebagainya. Jadi di atas ke kita, di bawah ke kita boleh belajar daripada Rasulullah. Kalau di bawah, kita bagi kesetiaan. Kalau di atas, kita bagi keadilan dan kasih sayang. Ini penting. Rasulullah pernah kalah. Bagaimana Rasulullah dalam keadaan menang pula? Kita tengok dalam kehidupan Rasulullah SAW. Pernah dalam perang Uhud, bisa kata, Rasulullah kalah. Bagaimana Rasulullah menghadapi kekalahan itu dengan kesabaran? Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kekalahan itu dengan tenang dan belajar daripada kekalahan. Bukan saja menerima, tetapi belajar daripada kekalahan. Ini penting. Umat Islam, mukmin khususnya, tidak jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Sekali je cukup. Itu orang mukmin. Kalau jatuh berkali-kali, itu bukan orang mukmin, dan itu bukan orang sabar. Sekali jatuh, umpan yang sama. Sekali jatuh, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sekali kena belajar. Sebab tu Rasulullah SAW menghadapi kekalahan di Uhud itu dengan sabar, dengan tenang dan belajar. Dan hasil daripada tarbiyah Allah melalui kekalahan dalam perang Uhud, Rasulullah membentuk sahabat yang sangat setia dan dijanjikan kemenangan yang lebih besar. Sampailah ke tahap Futuh Mekah. Betul? Kadang-kadang Allah menangguhkan kemenangan yang kecil kerana Allah nak bagi keupayaan untuk kita mendapat kemenangan yang lebih besar. Ini penting dalam hidup kita. Kita tengok.
Kita nak cari yang ini, kita dah target dah, tiba-tiba tak jadi ataupun gagal dan sebagainya. Wah, kita kena terima dengan sabar. Di balik sabar, kita tengok apa yang kita boleh belajar. Ya, tak ada istilah gagal. Hanya yang ada istilah apa? Feedback. Maklum balas. Kita kena buat macam tu. Kena belajar. Sebab itu dikatakan oleh orang yang bijak pandai. Dengar ya. Kegagalan adalah satu peluang untuk memulakan dengan lebih bijaksana dan lebih ikhlas. Kegagalan adalah peluang untuk melakukan semula, untuk memulakan semula dengan lebih bijaksana dan ikhlas. Sekali kita gagal buat bisnes, tak apalah, ya. Kita belajar supaya kita ada dapat feedback ilmu-ilmu yang kita takkan ulangi. Oh, dulu kita cek, mungkin kata dulu aku berniaga ni, hati aku tak betul-betul jelas kerana Allah. Yang kita nak keuntungan, bukan. Aku nak jadikan katalah suplemen ini aku nak jual supaya orang jadi sihat dan orang jadi cergas. Dengannya orang tu boleh jadi hamba Allah yang baik dan jadi khalifah yang baik. Itu niat kita, betul. Nak bagi pada orang kebaikan yang dikaitkan dengan Allah, nombor satu, keuntungan jadi nombor dua, betul. Tapi kebanyakan sekarang ni kita motivasi dalam perniagaan macam mana? Kita mesti target jualan kita 30,000, 40,000. Hari ni kita sebab yang target keuntungan, bukan untuk memberi khidmat, betul. Sepatutnya target kita memberi khidmat kerana Allah. Bila kita target khidmat memberikan kerana Allah, keuntungan insya-Allah sebagai side effect ataupun daripada apa yang kita jalankan. Rasulullah SAW dididik oleh Allah dengan kematian. Apa Rasulullah SAW tegaskan? Adabani Rabbi, kata Rasul. Adabani Rabbi, aku dididik oleh hamba, oleh Tuhanku. Fa'ahsana ta'dibi. Allah mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Artinya Rasulullah ni dididik oleh Allah sendiri. Dan cara Allah mendidik Rasulullah SAW ialah melalui kematian setiap orang yang disayangi. Hari ini dalam bilik ini kita pernah mengalami kematian, betul? Pernah mengalami orang yang rapat kita dengan kita. Dan satu ketika orang yang kita sayangi sekarang yang belum mati pasti meninggalkan kita, ataupun kita yang meninggalkan mereka. Saat itu mesti datang, betul? Tetapi sebutlah siapa yang kita sayangi yang pernah mengalami kematian. Rasulullah dah alami semua. Ayahnya meninggal dunia ketika Rasulullah dalam kandungan. Ibunya meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 5 tahun. Dibela oleh Abdul Muttalib, datuknya meninggal dunia. Di saat yang sangat kritikal ketika Rasulullah menghendaki ingin pembelaan Abu Talib yang selama ini menjaga Rasulullah meninggal dunia, betul. Dia ada Sri Kandi cintanya, iaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia, betul. Dan anak-anaknya yang umur 7 orang, 6 daripadanya meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Siti Fatimah, betul. Dan dalam firasatnya Rasulullah melihat bagaimana Hasan, bagaimana Husain, Sayyidina Husain akan mengalami tragedi. Tetapi Rasulullah tak cerita tentang tragedi, cuma Rasulullah ceritakan Hasan ini bakal mendamaikan orang mukmin. Dua kelompok besar orang Islam, betul. Sayyidina Hasan dengan rela menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah, dengannya selamat daripada orang Islam waktu itu terus berperang saudara. Boleh faham maksud saya? Ini Rasulullah. Jadi kalau kita lihat satu demi satu kematian yang dilalui oleh Rasulullah. Kalau kita katakan aku sedih sangat ni, kenapa? Mak baru meninggal, Rasulullah meninggal, ibunya, betul. Aku sedih sangat tahun ni, ya Allah. Tak ada semangat rasanya sebab anak yang aku paling sayangi meninggal dunia. Rasulullah meninggal berapa? 6 orang. Ummu Kalsum, Ruqayyah, Ibrahim, semua meninggal. Jadi tak ada alasan untuk kita ini. Jadi subhanallah, inilah Rasulullah teladan yang sempurna. Baik, saya pause kejap. Dah 10.35, dijangka saya 2 jam, 9 hingga 11 ya. Ya. Okey, ada pertanyaan tak sebelum tu? Sebelah-sebelah berhenti ya. Okey. Berhenti sekejap, kita bagi tukar jeda sikit untuk kita apa ni? Bagi. Ya, insya